Jururawat ICU Hospital Sungai Buloh punya amanah besar dalam perang negara melawan COVID-19. Setiap pesakit yang ditempatkan di ICU perlu dirawat rapi mereka untuk memberikan peluang terbaik bagi pesakit sembuh seperti sedia kala. Jennifer Asha Clement antara jururawat yang telah berkhidmat di sini sejak sekian lama. Hari ini, Asha ditugaskan menyiapkan bilik intubasi ini untuk menerima pesakit ICU baharu yang silih berganti untuk mendapat penjagaan rapi jururawat di sini. Dekat ICU, kita jaga patient satu lah, which is satu jururawat akan menjaga satu patient atau satu jururawat akan menjaga dua patient. So patient-patient di sini adalah sangat kritikal. So kita memerlukan pemantauan yang sangat rapi. Lagi segi prosedur, kita di dalam ICU, kita akan membantu doktor dalam insert outline, insert CVL, dalam intubasi. Kadang-kadang kalau patient ada bleeding, so kita mungkin menolong doktor dalam membuat scope. Patient buat bronch, so kita akan menolong doktor dalam assist sesuatu prosedur. Tapi kalau di ward, mungkin dia tidak, sebab semua prosedur special ni akan hanya dilakukan di ICU. Berusia 33 tahun, graduan diploma kejururawatan ini tidak menang tangan, merawat serta menjaga pesakit COVID-19 yang kritikal. Hari ini sahaja, seramai lebih 450 kes ICU dicatatkan di seluruh negara. Bukan calang-calang cabaran yang terpaksa dihadapi petugas kesihatan ICU seperti Asha. Dulu sebelum COVID, kita pernah mengendali kes metanol, kes heat stroke. So masa tu kekangan staf kita tidak mencukupi kan. So kita still lagi boleh kerja walaupun dia penat. Tapi sekarang bezanya COVID sekarang memang kita susah, penat, mungkin disebabkan oleh PPE yang kita pakai, so terlalu lama. Okay, so apa-apa yang prosedur, contohnya prone, lepas tu supine, so ini semua kita memerlukan tenaga yang sangat tinggi. So bila kita memerlukan tenaga yang tinggi dengan pemakaian full PPE ini, kita bernafas dan menyedot karbon dioksida di dalam N95 menyebabkan kita penat. Dia punya perbezaan menjaga pasien COVID ni amat mencabar berbanding daripada pasien ICU sebelum. Sejak 2 minggu lalu, kemasukan kes kritikal ke ICU di seluruh negara meningkat sebanyak 44% berbanding sebelumnya. Sebanyak 22 hospital COVID-19 mencatatkan kadar penggunaan katil ICU melebihi 70%. Malah, ada juga yang sudah mencapai kapasiti 90%. Majoriti kes kritikal ini memerlukan penggunaan ventilator bagi membantu pernafasan pesakit. Proses intubasi dilakukan sebelum seseorang pesakit boleh disambung ke ventilator. Proses ini melibatkan kemasukan tiub endotracheal melalui mulut ke saluran udara sebelum ia disambung ke alat bantuan pernafasan. Penggunaan ventilator mendorong udara ke dalam paru-paru untuk menyampaikan nafas kepada pesakit kritikal. Proses ini lazimnya terkait rapat dengan golongan pesakit yang berada di tahap keempat dan kelima jangkitan COVID-19. Unit rawatan rapi atau ICU Hospital Sungai Buloh menempatkan pesakit kritikal tahap 4 dan 5 wabak COVID-19. Kebanyakan pesakit terpaksa bergantung harap kepada bantuan alat pernafasan bagi memastikan mereka terus bernyawa. Namun, ada kalanya bantuan yang diterima tidak cukup buat menghalang takdir yang telah tertulis untuk mereka.
Bila ajal sudah memanggil pesakit COVID-19, panggilan video menjadi wadah akhir insan tersayang melempiaskan ucapan selamat tinggal. Selepas bertarung nyawa lebih 2 minggu di wad ICU, pesakit tahap 5 ini hari ini menyahut seruan ilahi. Seorang diri tanpa kehadiran ahli keluarga. Virus COVID-19, arwah pesakit ini dijangkitinya daripada salah seorang anak kesayangan yang tidak menunjukkan sebarang simptom ketika berjumpa. Dengan iringan bacaan suci surah Al-Fatihah, takziah kami ucapkan kepada keluarga arwah. Kita ni manusia biasa. Kita pernah menangis, nak buat macam mana. Kita lah orang yang paling last yang memanggang tangan dia orang. Sedih lah. Kita tidak fikir bangsa, agama. Bila pesakit tu meninggal, kita lah orang paling yang memanggang dia. Kawan-kawan yang Melayu akan mengucap, sorry. Menuju ke tempat persemadian terakhir di muka bumi ini, tiada iringan ahli keluarga tercinta buat pesakit COVID-19. Sehingga hari ini, hampir 1,800 kematian telah direkodkan sejak lebih setahun negara dilanda pandemik COVID-19. Dengan pertambahan kes yang saban hari semakin meningkat, jumlah ini dijangka akan bertambah di masa hadapan. Menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat kini untuk menghentikan penularan wabak COVID-19 kerana nyawa menjadi pertaruhan dalam perang ini.